Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cikgu dekat channel YouTube cikgu. So, untuk video kali ini cikgu nak ajar mengenai bab 2 ekosistem. So, cikgu akan tumpukan kepada dua subtopik iaitu subtopik 2.1 kita bercakap mengenai aliran tenaga dalam ekosistem. Kemudian 2.2 kita akan bercakap mengenai kitaran nutrien dalam ekosistem. Jadi cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Nur Razila sebab cikgu gunakan slide dia untuk bantu kita faham apa yang kita perlu belajar ini. So, tanpa buang masa, kita pergi kepada 2.1 iaitu aliran tenaga dalam ekosistem. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan aliran tenaga ni? Aliran tenaga ni, bahasa mudah dia kita nak tengok bagaimana tenaga tu mengalir ataupun bergerak dalam sesuatu ekosistem. Jadi, sebagai contoh macam kita dekat bumi, kita ada matahari. Matahari itu adalah sumber tenaga utama untuk bumi. Sebab dia bekalkan tenaga cahaya, bekalkan tenaga haba. So, daripada matahari tersebut, tenaga cahaya tersebut diserap oleh tumbuhan, digunakan oleh tumbuhan dan ditukarkan menjadi tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Jadi bermaksud sekarang ni tenaga tu sudah mengalir daripada matahari pergi kepada tumbuhan. Kemudian bila datang haiwan herbivor macam kambing dalam rajah yang cikgu tunjuk ni, bila kambing makan tumbuhan tersebut, maka tenaga sudah berpindah kepada kambing. Dan kalau datang harimau pula yang makan kambing tersebut, maka tenaga tersebut sudah dipindah kepada harimau. Jadi ini yang dimaksudkan dengan aliran tenaga dalam ekosistem. Bermaksud tenaga itu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, dia cuma berubah bentuk saja. Dan macam bentuk bumi, dia bermula daripada matahari. Okay. Cara untuk kita wakilkan arah pengaliran tenaga ni, kita boleh gunakan rajah yang kita panggil sebagai rantai makanan. So rantai makanan ni, cara mudah untuk faham dia, dia adalah mewakilkan kepada hubungan pemakanan antara organisma yang ada. Selain pada itu, bila makan bermaksud tenaga pun turut mengalir daripada satu organisma ke satu organisma. Jadi cara nak faham rantai makanan ni dengan cara kita tengok anak panah tu. So anak panah tu merujuk kepada dimakan. Jadi tumbuhan ni dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Helang apabila mati akan diuraikan oleh mikroorganisma. Yang mana mikroorganisma tu akan memberikan nutrien kepada tumbuhan. Jadi itu adalah rantai makanan. Merujuk hubungan pemakanan yang diwakilkan oleh anak panah. So dalam satu tempat, kita tak ada rantai makanan semudah ini sebab kita ada banyak organisma. Jadi biasanya dia akan membentuk benda kita panggil sebagai siratan makanan. Sebab siratan makanan itu adalah gabungan beberapa rantai makanan. Sebagai contoh dalam ni kita tengok, kubis dimakan oleh beluncas, dimakan oleh burung, dimakan oleh ular. Jadi itu adalah satu rantai makanan. Kemudian kita ada satu lagi rantai makanan, kubis dimakan oleh siput, dimakan oleh burung, dimakan oleh ular. Itu adalah rantai makanan yang kedua. Rantai makanan yang ketiga, kubis dimakan belalang, dimakan burung, dimakan ular. Dan rantai makanan akhir sekali, kubis dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular. Jadi kita ada situ 4 rantai makanan yang mana bila dia bergabung, dia akan bentuk siratan makanan. Jadi selain daripada kita memahami fungsi anak panah dalam rantai dan siratan makanan ni, kita kena faham juga setiap organisma tu diberi pengelasan yang kita panggil sebagai pengeluar, pengguna dan pengurai. Okay, kita ambil contoh mudah gambar ajar rantai makanan yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Okay, yang pertama kita ada pengeluar. Pengeluar yang dalam gambar cikgu tunjuk ini adalah jagung. So apakah itu pengeluar? Pengeluar ini adalah organisma yang boleh buat makanan dia sendiri. Bermaksud macam tumbuhan hijau, dia akan membuat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi haiwan yang makan pengeluar tu kita panggil sebagai pengguna primer. Pengguna pertama. Dan biasanya pengguna primer ni adalah herbivore ataupun omnivore yang dia makan pengeluar. Jadi siapa yang makan pengguna primer ni kita panggil sebagai pengguna sekunder. Jadi biasanya haiwan omnivore atau carnivore yang makan. Okey, dan yang makan pengguna sekunder ni kita panggil sebagai pengguna tertier. Jadi ini biasanya carnivore dan biasanya saiz dia lebih besar daripada haiwan sekunder dengan haiwan primer. Daripada pengguna sekunder dengan pengguna primer. Dan apabila kesemua organisma ni mati, maka dia akan diuraikan oleh benda yang kita panggil organisma yang kita panggil sebagai pengurai. Jadi pengurai ni dia akan tukarkan semua benda yang mati kepada bentuk nutrien ringkas supaya boleh diserap kembali oleh pengeluar, baja. Istilah bahasa mudah dia jadi baja. Jadi proses itu berulang. Okey, bermaksud orang kata apa, tenaga di dalam rantai makanan tu tidak akan hilang kerana
tenaga bukan tidak akan hilang, tenaga tu akan berpindah daripada organisma ke organisma. Kerana proses makanan ni lah. Pengeluar bila dimakan guna primer, tenaga dah berpindah, tenaga berpindah kepada guna sekunder, tenaga berpindah pada guna tertia, dan apabila empat-empat organisma ni mati, tenaga tersebut akan pindah kepada pengurai. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah contoh kalau kita ada habitat yang mana gambar rajah rantai makanan tadi, kalau ada banyak bergabung, dia sudah membentuk siratan makanan macam ni. Dan sama juga, kesemua haiwan yang atau tumbuhan yang ada dekat sini akan mati dan akan diuraikan oleh pengurai. Yang mana dia akan kembali sebagai baja dan pergi kepada tumbuhan. Dan dalam rantai makanan ni, dalam siratan makanan ni, tenaga bukan sahaja berpindah daripada satu organisma pergi ke organisma lain. Maksud dia juga hilang. Hilang sebab apa? Sebab proses kita panggil sebagai respirasi, proses yang kita panggil sebagai penyatinjaan. So macam mana kita nak tahu tenaga tu betul-betul hilang? Contohnya bila kamu hembus nafas. Bila kita hembus nafas, kita rasa panas. So bermaksud tenaga haba tu keluar daripada badan kita dan berpindah ke persekitaran. Itu maksud tenaga tu hilang. Jadi setiap organisma dia akan buat proses hidup yang mana makanan tersebut akan hilang ke persekitaran. Jadi adakah semua tenaga yang kita dapat daripada matahari itu dipindahkan kepada organisma? Tidak. Sebahagiannya akan hilang melalui proses hidup. Okey. So seterusnya cikgu nak pergi kepada 2.2 iaitu kita nutrien dalam ekosistem. So kita nutrien dalam ekosistem ni merujuk kepada perpindahan nutrien ataupun tenaga yang berlaku dalam kitaran secara berterusan. Bermaksud bila ada mikroorganisma lain guna nutrien ini, maka dia akan berpindah kepada organisma lain dan dia akan kembali ke persekitaran dan dia akan masuk balik dalam sistem tu. Jadi dia sentiasa berulang. Okey, so benda itu disebut sebagai kitaran. Maksudnya dia berpusing. Jadi, kitaran nutrien yang pertama nak belajar adalah mengenai kitaran air. Kenapa kitar air ni kita cakap dia adalah kitar nutrien? Sebab air ni diperlukan oleh semua. Pokok perlukan air untuk hidup. Organisma seperti haiwan, manusia pun perlukan air untuk hidup. Jadi, kitar pertama yang kita nak belajar adalah kitar air. Jadi, dalam kitar air ni, okay, air ni memang ada dekat permukaan bumi. Selain daripada ada dekat permukaan bumi, dia ada juga dalam tumbuhan. Dia ada juga dalam haiwan. Jadi tumbuhan dia akan menjalankan proses transpirasi. Yang mana air akan keluar daripada daun dia. Kemudian haiwan macam kita, macam manusia ni, haiwan, mamalia dan sebagainya, menjalankan proses respirasi, penyatinjaan dan berpeluh. So semua proses tu mengeluarkan air. Jadi semua air tu akan tersejak naik ke atas membentuk awan melalui proses kondensasi. Jadi bila dah kandungan air itu terlalu banyak, maka dia akan turun sebagai hujan. Jadi hujan tu turun, air tu masuk balik ke atas permukaan bumi dan dia akan jadi sungai, tasik dan sebagainya. Dan air tu apa jadi? Kita minum balik. Bila kita minum, sama juga kita respirasi, kita punya tinja, kita berkumuh, maka air tu naik balik ke atas jadi awan. Jadi proses itu adalah proses berulang. Dan okey, dekat permukaan bumi ada banyak daun. Jadi air yang turun hujan bukan saja ada dekat permukaan, diresap masuk ke dalam tanah. So daun-daun kering yang ada pada permukaan bumi membantu air tersebut daripada hilang dan air tersebut akan pergi kepada akar, membantu akar untuk membantu tumbuhan untuk mendapatkan air. Jadi itu cara kitaran dia. Selepas kita guna, dia naik balik jadi hujan, turun, kita guna balik. Okay, kitaran yang kedua adalah kitaran karbon. So kitaran karbon dan kitar oksigen ni merujuk kepada bagaimana oksigen dan karbon itu digunakan, dibebaskan dan digunakan kembali oleh organisma yang ada dekat bumi. Kita tengok yang pertama, dekat atmosfera kita memang ada oksigen. Jadi oksigen ni siapa perlukan? Haiwan yang pertama untuk respirasi. Yang kedua, diperlukan oleh pengurai untuk menjalankan proses perebutan. Yang ketiga, tumbuhan juga menjalankan proses respirasi. So apabila ketiga-tiga ni, haiwan, tumbuhan dan pengurai menjalankan proses yang mereka jalankan, maka mereka akan membebaskan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini akan terbebas ke udara. Maka apa yang berlaku adalah pokok akan ambil karbon dioksida itu untuk menjalankan proses fotosintesis dan membebaskan balik oksigen ke udara.
Jadi kitaran itu berulang. Dan itu sebab pokok sangat penting. Sebab pokok membantu kita untuk menukarkan karbon dioksida kembali kepada oksigen yang boleh digunakan oleh banyak organisma. Okey, tapi ada berapa banyak aktiviti manusia yang boleh mengganggu kitaran tersebut. Contohnya macam gambar cikgu tunjuk kat depan ni. Bila berlaku pembalakan secara tidak terkawal, maka kita akan hilang banyak kawasan hijau, iaitu kawasan yang dipenuhi dengan pokok. So, bila pokok hilang, maka kitaran air dengan kitaran karbon dan kitaran oksigen, dia akan terganggu. So, ini adalah contoh aktiviti selain pada pembalakan yang boleh mengganggu kitaran tersebut. Kita ada pembakaran api fosil, kita ada penggunaan sumber air secara berlebihan, dan ini adalah langkah-langkah untuk kita selesaikan benda itu. Jadi, untuk menyelesaikan benda itu, kita kena wujudkan sistem pertanian yang terancang. Yang mana sistem pertanian terancang ni, kita buat sistem pengairan yang sesuai, kita pilih kawasan yang sesuai, maka kita tak perlukan kawasan yang luas untuk tebang pokok dan kita tidak akan guna air secara membazir. Kemudian kita boleh menggunakan kenderaan awam. Sebab kenderaan masing-masing akan membebaskan banyak pencemaran yang boleh mengganggu kita karbon. Jadi dengan menggunakan kenderaan awam, kita berkongsi kenderaan, maka pencemaran itu boleh dikurangkan. Dan contoh lain untuk kita selesaikan masalah yang menjejaskan kitaran air tadi, kita boleh simpan air hujan. Sebab bila kita simpan air hujan, bermaksud air yang bersih untuk minum tu, kita tak perlu guna untuk basuh untuk siram pokok, untuk basuh kereta, sebab kita sudah ada air hujan. Dan dengan menanam semula pokok, maka kita boleh bantu untuk meningkatkan balik organisma yang menjalankan proses fotosintesis. Dan akhir sekali, kita boleh mengetatkan undang-undang. Contohnya macam pembalakan yang haram tadi yang menjejaskan kita karbon. Maka kita boleh buat undang-undang ketat supaya benda itu dapat dihalang dan dikurangkan. So, kita tak kacau sangat kita nutrien yang ada. Jadi itu yang cikgu nak ajar pada setakat ni. So, cikgu harap video ni dapat membantu. Jadi bolehlah tengok ulang-ulang sampai kamu faham. Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.